Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, sebelum kita mulakan rancangan kita pada hari ini, saya just nak remind kepada anda semua yang kita available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Baru-baru ni kita baru menyambut Hari Guru. Okay, jadi hari ni saya nak ketengahkan 5 kisah yang bertemakan tentang sekolah. Okey, sama ada diorang guru ataupun bukan, wallahualam, tapi apa yang saya pilih adalah 5 kisah bertemakan sekolah. Okey, jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama ni dikongsikan oleh Azrul Hakim yang berusia 29 tahun yang berasalnya daripada Shah Alam. Okey. Jadi Azrul Hakim ni pula, saya terima email ni daripada Azrul lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu lepas lah. Okay, dan dia cakap dia dah simpan cerita ni dah lebih daripada 10 tahun. Dan dia rasa dah sampai masanya untuk dia keluarkan cerita ni. Jadi saya akan bacakan cerita ni sebiji macam apa benda yang dia tulis. Jom kita dengarkan kisah daripada Azrul. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Azrul. Jadi masa benda ni jadi, aku masa tu form 3, tingkatan 3. Sekolah aku dekat Shah Alam, sekolah kebangsaan yang lama lah. Bangunannya dah ada daripada zaman 80-an lagi. Dan tingkat 3 tingkat 3 kelas tu basically adalah kelas sains dan juga bilik store lama yang tidak pernah digunakan lagi. Jadi Fiz, aku ni dulu pengawas perpustakaan lah. Dan tugas aku setiap hari Rabu petang, aku kena kemas balik buku-buku yang dipulangkan. Susun balik semula rak-rak, susun balik buku-buku. Aku kena pastikan kipas dah tutup. Basically aku kena make sure perpustakaan tu dalam keadaan baik sebelum aku balik. Jadi perpustakaan kita orang tu masa tu dekat tingkat 2. Jadi lepas dah habis, aku kena naik tangga nak pergi hantar kunci ke pejabat dekat tingkat 3. Jadi Fiz, hari tu macam biasa, kawan-kawan semua dah balik awal sebabkan ada latihan bola. Jadi aku seorang-seorang je tinggal dekat sekolah masa tu, dekat kawasan tu lah. Jadi pada ketika tu, masa aku naik tangga dekat tingkat 3, aku perasan satu benda kau tahu. Aku perasan ada bau sikit. Dia bau macam bau-bau lembab lah, kan? Macam bau kepam. Okey, macam baju yang dah lama tergantung dekat dalam almari. Bau dia macam tu lah lebih kurang. Yang aku pelik, sebab tingkat 3 ni selalunya panas. Tak pernah orang kata ada bau-bau lembab dekat tingkat 3 ni. Jadi pada ketika tu aku macam buat tak kisah je. Aku terus jalan pergi ke pejabat cikgu. Aku letak kunci dekat meja, aku patah balik.
Jadi masa aku dekat koridor, aku nak turun balik tu, aku lalulah dekat depan bilik store tu yang aku cakapkan ni. Aku lalu dekat bilik store ni dan pintu store ni biasanya terkunci ataupun berkunci, kan? Memang selalu sangat berkunci. Dah berkunci bertahun-tahun sebabkan tak ada apa-apa yang berguna pun dekat dalam tu. Tapi pada hari tu masa aku lalu, pintu store tu dia macam terbuka sikit, bis. Dia bukan tenganga tau. Dia bukan terbuka luas, tidak. Tapi dia terbuka lebih kurang dalam setengah inci, 1 inci macam tu lah terbuka. Dia macam tak tutup rapat lah. Macam pintu yang kau tak tutup rapat, macam tu lah dia terbuka. Jadi pada ketika tu ialah budak umur 15 tahun, otak budak umur 15 tahun kan. Of course kita ada perasaan ingin tahu, kan? Jadi aku pun tolak lah sikit pintu tu. Aku tolak, aku tengok dekat dalam tu macam agak gelap juga. Gelap sangat. Tapi ada cahaya daripada celah tingkap lama yang dah retak kaca dia ni. Jadi aku nampaklah sikit-sikit dekat dalam ni. Jadi Fiz nak bagikan gambaran, dekat dalam store lama ni penuh dengan kerusi-kerusi lama, kerusi kayu sekolah yang dah rosak, berlonggok-longgok dekat dalam store tu, kan? Ada yang terbalik, ada yang bertindan. Berpuluh kerusi lah dekat dalam tu. Jadi aku tengok macam tak ada benda kot, kan? Aku nak tutup balik lah pintu ni. Masa aku nak tutup balik pintu ni, tangan aku ni macam berhenti sekejap. Sebabkan apa kau? Sebabkan aku nampak ada satu kerusi. Kerusi tu macam sorang-sorang je dekat ujung bilik tu, dan dia menghadap ke dinding. Kerusi ni menghadap ke dinding. Satu kerusi tu je. Kerusi-kerusi lain ni semua bertindan-bertindan dan sebagainya, bersepah, jatuh, tergulit dan sebagainya. Satu kerusi tu je yang menghadap ke dinding, tersasar jauh daripada longgok-longgok yang lain ni lah. Jadi aku tengok je kursi tu, dan aku rasa macam pelik sikit, kan? Siapa yang susun kursi macam ni? Kenapa kursi tu sorang-sorang je kat situ, kan? Dan pada ketika tu aku sedar satu benda. Kerusi yang sorang-sorang tu, kerusi tu tak berabuk. Yang lain ni semua kerusi berabuk tebal. Dah lama tak diganggu. Tapi kerusi yang sorang-sorang menghadap ke dinding ni, kerusi tu nampak bersih. Jadi masa aku tengah perhatikan kursi ni, aku dengar bunyi. Bunyi daripada dalam bilik tu, bis. Dia bunyi macam kayu terserit atas lantai tau. Macam bunyi sekali je, kan? Aku tak tunggu dah, kan? Aku tolak pintu, aku tinggalkan pintu ni terbuka, aku turun lagi. Aku turun tangga, 3-4 tangga. Terus aku lompat-lompat tau. Aku tak ada turun tangga satu-satu, tak ada. Aku terus langkah 3-4 tangga aku langkah, kan? Aku terus lari dan aku keluar daripada pintu pagar sekolah. Tapi aku tak berhenti sampai betul-betul dekat jalan besar lah, kan? Betul-betul aku berhenti dekat luar pagar sekolah. Nak dijadikan cerita, aku ceritalah benda ni dekat kawan aku. Kawan aku nama dia Hafiz. Aku cerita kat dia. Bila aku cerita kat dia, si Hafiz ni duk mengejek aku lah. Apa benda lah kau ni bro? Penakut betul. Dia cakap macam tu. Jadi 3 hari lepas pada tu, Hafiz yang pergi tengok bilik tu pada waktu rehat, kan? Dia cakap dia nak buktikan yang bilik tu tak ada apa-apa sebenarnya. Dia pergi lah. Dia pergi, dia masuk. Masa dia masuk, dia nampak longgokan kerusi tu masih ada dekat situ, dan dia masih lagi nampak satu kerusi yang menghadap ke dinding masih dekat tempat yang sama. Dan Hafiz sendiri cakap dia berdiri dekat dalam tu dalam beberapa minit. Dia cek sana, dia cek sini. Lepas pada tu dia nak keluar. Masa dia nak keluar tu, Fiz, dia terdengar bunyi. Tapi kali ni bukan bunyi kayu diseret, bukan. Tapi dia dengar macam ada orang tengah menarik nafas. Dia dengar bunyi ni, dan bunyi tu datangnya daripada arah kerusi tu. Jadi si Hafiz ni lari keluar. Dia lari keluar dan dia tak pernah lagi pergi dekat bilik store tu sampai habis sekolah. Tapi Fiz, benda yang paling aku buat tak boleh lena pada malam tu, 2 minggu lepas pada pengalaman aku ni, aku tanya seorang kawan lama lah. Kawan lama ni dia adalah macam cikgu yang dah pencen. Aku tanya dia pasal bilik store tu. Jadi bila aku tanya cikgu ni, dia terdiam lama. Dia diam je. Lepas tu cikgu tu cakap, dulu dekat situ ada budak kena buang sekolah. Ada budak kena buang sekolah. Dia duduk sorang-sorang dekat dalam bilik tu berjam-jam,
sebelum ayah dia datang ambil. Budak tu menangis kat situ, tak tahu nak buat apa. Tapi nak jadikan cerita, budak tu tak pernah lagi datang ke sekolah tu lagi dah. Kenapa dia tak datang lagi sekolah tu, cikgu? Budak tu meninggal dalam aksiden seminggu selepas pada tu. Jadi bila dia cakap macam ni, aku macam ada lagi satu soalan aku tanya dia lah. Cikgu, kerusi apa yang dia duduk masa tunggu tu? Kerusi dia seorang aja dekat dalam bilik pada ketika tu. Kerusi-kerusi yang lain mana pernah masuk kat situ lagi. Kerusi dia seorang je ada dekat dalam bilik tu. Dia cakap macam tu. Jadi Fiz, aku dah tak pergi dah bilik store sampai aku habis sekolah. Dan aku rasa ada sesuatu kat situ yang masih menunggu tau. Kan? Aku tak tahu tunggu apa, tapi aku rasa dia masih lagi duduk dekat situ. Dia hadap kat dinding kat situ. Dan itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Azrul Hakim yang berusia 29 tahun yang berasalnya daripada Shah Alam. Okey, dia ada bagi hint dia kata dia adalah sekolah kebangsaan lama. Sekolah kebangsaan lama yang terletaknya dekat Shah Alam, bangunannya dah ada daripada tahun ataupun daripada zaman 80-an lagi. Orang-orang Shah Alam, kalau anda tahu sekolah kebangsaan lama yang mana, mungkin anda boleh tuliskan di ruangan komen. Dia tak bagi tahu sekolah apa kan. Cuma dia hint dia adalah sekolah kebangsaan lama yang dah ada sejak daripada tahun 1980-an lagi. Terima kasih Azrul sebab sudi untuk kongsikan kisah ni. Mengemang-mengemang juga saya baca cerita ni walaupun kita hanya membaca, tapi dapat bayangkan situasi tu. Raja Muda Seksyen 4. Betul ke? Saya pun tak tahu. Betul ke? Sekolah kebangsaan lama, Raja Muda Seksyen 4. Okey. Alright, terima kasih Ropi. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang kedua ni. Kisah yang kedua ni yang dihantarkan oleh Syahira Razali. Okey, Syahira binti Razali. Saya bagi nama penuh kau. Syahira Razali yang berusia 34 tahun yang berasalnya daripada Kota Baru, Kelantan. Okey. Jadi Syahira ni dia hantar email dalam tulisan yang agak kemas Okey, sangat tersusun, tapi saya rasa dia cuba nak habiskan cerita ni cepat-cepat. Dia macam takut-takut punya juga. Takut-takut kalau macam dia fikir lama sangat dan tak jadi nak hantar ke apa, tak sure tapi dia macam bila saya tengok cerita ni, dia macam nak habiskan cerita ni cepat-cepat. Ada satu bahagian dekat tengah-tengah email dia ni yang huruf dia tak tahulah kenapa jadi besar semua. Mungkin dia tertekan caps lock dalam secara tak sedar ke apa, wallahualam. Tapi jomlah kita dengarkan kisah daripada Syahira ni. Jom. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Syahira. Dan masa ni aku form 5. Aku form 5, sekolahku dekat Kota Baru, Kelantan Jadi kelas aku adalah 5 amanah. Famous sebab cikgu sekolah kami ataupun cikgu kelas kami ni adalah Cikgu Hasnah. Dia ni jeris yang garang, tapi dia adil, dia fair. Semua orang sayang dekat Cikgu Hasnah ni walaupun takut. Jadi pada satu hari ni Cikgu Hasnah tak datang kelas. Tak ada pengumuman, tak ada notis, cikgu ganti masuk. Dan bila cikgu ganti masuk, dia cakap Cikgu Hasnah ambil cuti sakit. Okeylah, kita orang pun percaya je lah. Tapi daripada seminggu jadi 2 minggu, daripada 2 minggu jadi sebulan. Jadi kabar angin dekat dalam kelas, cikgu cakap yang Cikgu Hasnah ni sakit teruk. Ada yang kata kena stroke, ada yang kata kena kanser. Jadi bila tahu dalam keadaan macam ni, kelas kita orang ni rasa kosong bila dia tak ada. Dan aku ni adalah
antara murid yang rapat sikit dengan Cikgu Hasnah sebab aku selalu duduk dekat depan dan selalu tanyakan soalan dekat dia. Jadi pada satu petang ni, lepas habis kelas, aku nampak beg sandang Cikgu Hasnah masih dekat meja dekat dalam bilik guru. Aku masih ingat beg dia ni. Beg coklat tua dengan monogram HZA, Hasnah Zainab binti Ahmad. Okay, dia ada initial dia kat situ. Aku tengok, aku macam kenal beg ni kan. Jadi aku pun tanyalah cikgu-cikgu lain kan, kenapa beg ni masih ada kat sini. Jadi diorang cakap yang beg tu memang dah lama kat situ. Cikgu Hasnah tak sempat nak ambil beg tu sebelum dia jatuh sakit. Jadi bila aku dengar cerita macam ni, aku rasa tak sedap hati habis. Kalau katakanlah dia jatuh sakit tiba-tiba dekat sekolah, mesti ada orang hantar beg tu balik, betul tak? Kan? Mestilah akan ada orang datang ambilkan ke apa ke, tapi tak ada siapa-siapa pun yang ambilkan beg tu. Jadi seminggu selepas pada tu, aku dengar daripada seorang cikgu lain yang Cikgu Hasnah ni dah meninggal sebenarnya. Senyap je berita tu. Tak ada pengumuman rasmi pun sebabkan exam dah nak dekat. Pihak sekolah tak nak murid-murid terkesan. Jadi bila aku dengar kabar angin yang mengatakan Cikgu Hasnah ni meninggal, aku nangis sorang-sorang kat dalam toilet, bis. Nangis yang semahu-mahunya aku nangis. Malam tu aku tak boleh tidur. Aku duk terfikirkan Cikgu Hasnah, tapi aku lebih memikirkan tentang beg coklat tu sebenarnya. Jadi keesokannya tu, aku pergilah awal pergi ke sekolah. Lebih kurang dalam pukul 6.30 pagi macam tu lah. Memang aku sampai awal dan lama sebelum kelas bermula, memang aku dah sampai dah dekat sekolah. Jadi aku pergi ke bilik guru. Masa aku sampai kat bilik guru, masih lagi kosong pada ketika tu. Dan bilik guru memang dekat sekolah kita orang ni memang jarang berkunci lah. Okay. Aku masuk, aku tengok memang kosong dalam bilik guru ni. Dan aku cepat-cepat pergi ke meja Cikgu Hasnah. Aku sampai dekat meja dia, aku tengok beg coklat tu masih lagi ada dekat situ, bis. Aku pegang beg dia ni. Bila aku pegang beg dia, tangan aku ini rasa sejuk tiba-tiba. Padahal pagi tu tak adalah rasa sejuk sangat, tapi aku rasa sejuk tiba-tiba. Aku letak beg tu balik. Dan dalam masa aku tengah berdiri dekat situ, aku nampak kerusi Cikgu Hasnah. Dan kerusi tu seolah-olah dah digerakkan sebenarnya. Dia dah tak ada dekat tempat biasa. Dia dah ditolak ke tepi sedikit berdekatan dengan tingkap. Cikgu-cikgu lain belum datang lagi. Tak mungkin ada orang gerakkan kursi ni sebenarnya. Aku beranikan diri, aku berdiri dekat dalam bilik guru tu sorang-sorang. Dan aku dapat rasakan yang ada orang tengok aku daripada arah meja Cikgu Hasnah tu. Perasaan tu kuat gila, kan? Rasa bulu roma naik serentak dekat belakang tangan aku, dekat belakang tengkuk aku, kan? Dekat betis aku, semua naik bulu roma aku ni. Aku keluar daripada bilik guru tu. Aku tak berlari, aku keluar, tapi aku berjalan dengan cepat. Nak jadikan cerita, petang tu, lepas semua cikgu dah ada, beg tu akhirnya diambil oleh anak Cikgu Hasnah yang datang ke sekolah. Aku tengok daripada jauh, aku nampak anak dia ni. Jadi 2 hari lepas pada tu, cikgu kelas baru kita orang masuk. Dan dia duduk dekat meja Cikgu Hasnah. Susun benda-benda dia, dia kemas-kemas laci dan sebagainya. Lebih kurang dalam seminggu lah lepas pada tu, Pis, cikgu kelas kita orang yang baru ni minta tukar meja. Kan? Dia kata dia rasa tak selesa. Dia rasa macam, rasa tak betul sangat meja ni. Tapi dia tak terangkan dengan lebih lanjut lah kenapa yang dia rasa macam ni. Tapi Fiz, kawan aku, Aida, yang duduk paling dekat dengan meja tu, dia ceritakan dekat aku satu benda. Dia kata setiap pagi masa dia datang awal, dia nampak kerusi cikgu tu dah digerakkan sebenarnya. Dan selalunya kerusi tu digerakkan dan dirapatkan dekat dinding setiap pagi. Walaupun petang sebelumnya tu kerusi cikgu dekat dalam kelas kita orang dah ditolak betul-betul duduk dekat bawah meja, pagi esok kerusi tu akan berada dekat tepi tingkap. Setiap pagi, Fiz. Dalam setahun tu, setiap pagi kerusi tu macam tu. Jadi itulah kisah
yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni dikongsikan oleh Syahira Razali yang berasalnya daripada Kota Baru, Kelantan. Seram juga cerita dia ni. Saya baca cerita ni macam meremang-meremang juga bulu roma saya ni. Jadi dekat pengakhir, dekat dalam email dia, dekat pengakhir cerita dekat email dia ada tulis lah. Dia kata, Syahira ni dia tulis dekat footer ataupun dekat email bahagian bawah. Dia kata, aku tak tahu Cikgu Hasnah nak apa, tapi aku rasa dia tak rela nak pergi lagi. Dia mungkin still sayangkan sekolah tu, dia mungkin still sayangkan murid-murid dia. Dan aku rasa itu yang paling menyentuh hati sekali lah. Ni Syahira cakap ada, aku rasa itu yang paling menyentuh hati sekali. Kan? Ada benda yang bukan untuk menakut-nakutkan kita, tapi sekadar tak rela tak rela tinggalkan tempat yang dia cinta. Wallahualam. Okey, kisah yang kedua daripada Syahira. Alright guys. Jangan takut, jangan tengok. Takut jangan tengok ke jangan takut jangan tengok. Okay guys. Saya minta break 2 minit sekejap. Okay, saya akan kembali selepas ni. Sebentar Okay, alright. Sorry. Okay, alright. Kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga ni. Kisah yang ketiga ni dikongsikan oleh Muhammad Firdaus Amin yang berasalnya daripada Ipoh, Perak. Okay, Firdaus ni dia hantar cerita dia dengan disclaimer yang agak panjang lah. Dia cakap dia tak percaya dengan benda-benda ni dulu. Tapi lepas benda ni jadi, dia terpaksa consider untuk percaya. Dia ni adalah seorang engineer sekarang. Jadi dia punya thinking ni dia macam logical thinker lah. Dan dia still tak boleh nak explain apa benda yang dia alami sebenarnya. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang ketiga daripada Muhammad Firdaus Amin yang berasalnya daripada Ipoh, Perak. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Firdaus. Sekolah aku adalah sekolah dekat Ipoh, sekolah lama jenis yang ada bangunan 2 tingkat panjang. Tandas lelaki dekat hujung koridor dekat tingkat bawah, jauh gila daripada kelas-kelas. Lepas kantin, belok kiri. Waktu ni aku form 2. Form 2. Saya nak cakap form 2 sebenarnya. Form 2. Waktu ni aku form 2. Jadi sebabkan jauh Fiz, ramai yang tak suka guna toilet tu. Ramai yang lebih suka guna tandas yang dekat tengah bangunan yang lebih dekat. Kan? Tapi time rehat panjang, kalau dah bersesak, memang ramai orang terpaksa guna tandas yang hujung sekali tu. Okay. Jadi Fiz, tarikh spesifik aku dah tak ingat lah. Tapi yang aku ingat, dia adalah pada waktu exam bulan Mac. Tengah hari, rehat panjang. Jadi tandas tengah bangunan pada ketika tu memang tengah sesak gila lah, dengan line panjang dan sebagainya. Aku ni dah tak tahan sangat, nak terkencing sangat-sangat ni. Jadi aku pun jalanlah seorang-seorang pergi ke tandas hujung tu, please. Jadi sesampainya aku dekat sana, tandas tu kosong. Senyap di tandas tu. Dan bunyi daripada kantin pun dah makin lama makin jauh. Sama-sama je aku boleh dengar. Jadi aku masuk tandas tu, aku pilih lah orang kata kubikel yang paling hujung sekali. Dan habit aku akan selalu pilih yang paling tepi sebabkan aku rasa selamat. Tak tahu kenapa, tapi aku memang begitu. Memang habit aku.
Dah masuk dalam cubicle tu, aku tutup pintu, aku kunci. Jadi dalam tengah-tengah aku membuat hal aku dekat dalam tandas tu, aku dengarlah bunyi pintu tandas tu terbuka. Dan bunyi tapak kaki orang melangkah masuk. Seorang. Tak kisah sangat lah kan, benda biasa. Banyak lagi orang nak guna tandas kan, betul tak? Jadi bila aku dengar masuk seorang, okey tak apa. Tak lama lepas tu senyap aja. Tak dengar pun bunyi langkah yang masuk tadi tu bergerak-bergerak ke mana kan, tak ada, aku tak dengar. Dan aku tak dengar pun pintu bilik tandas tu dibuka. Aku tak dengar bunyi zip, aku tak dengar apa-apa. Aku dengar bunyi, sekali tu je aku dengar bunyi pintu tandas dibuka dan ada orang melangkah masuk. Lepas pada tu tak ada. Jadi aku dah mula rasa lain lah kan? Tapi aku buat-buat tak kisah. Aku buat-buat tak gerti. Jadi lepas aku dah settlekan urusan aku dalam toilet ni, lepas dah habis, masa aku nak buka pintu tandas tu, aku nampak dari celah bawah pintu bilik toilet aku ni, daripada celah bawah pintu ni, ada bayang bis. Ada bayang kaki kat situ. Seorang tengah berdiri betul-betul dekat depan bilik ataupun tandas aku ni kan. Diam je kat situ. Aku tergamam macam, ni siapa pula ni kan. Memang nampak dengan jelas Fiz. Kasut sekolah warna hitam, stokin putih, seluar hitam, berdiri kat situ, tak bergerak-gerak kat situ. Aku tunggu. Mungkin dia tengah tunggu turn dia ke kan? Tapi kenapa dia berdiri dekat depan kubikel aku ni? Bukan ke sepatutnya dia berdiri dekat sinki ke apa ke, tapi dia memang betul-betul berdiri kat pintu. Aku tunggu dekat dalam toilet tu. Aku tunggu lebih kurang dalam 3-4 minit lagi aku tunggu. Kaki tu masih lagi tak bergerak habis. Lepas tu aku macam sajalah, kejap-kejap aku baru habis ni, kejap lah. Aku cakap tu, kejap-kejap aku baru habis. Tak ada jawapan, diam je kat situ. Hai bro, kau nak masuk ke? Diam je. Apa hal ni kan? Aku tarik nafas. Keruk. Aku buka pintu. Bila aku buka pintu, tak ada siapa-siapa dekat depan toilet aku, bis. Tandas tu kosong. Tak ada siapa-siapa dekat dalam tandas tu melainkan aku. Pintu tandas tu masih tertutup, sama macam mana dia sebelum tu. Tak ada bunyi langkah keluar. Aku tak dengar bunyi langkah mana-mana pun sebenarnya. Daripada ketika tu aku basuh tangan cepat-cepat, dan masa aku tengah lap tangan aku ni, aku dengar bunyi daripada salah satu tandas tu. Aku dengar ada satu bunyi. Bunyi dia macam mana tau? Kau bayangkan bunyi dia macam seseorang tengah duduk dekat atas mangkuk tandas. Kau dengar? Kau faham tak bunyi dia macam ni? Macam penutup tandas tu kerkak. Lepas tu dengar macam ada orang panjat duduk dekat atas mangkuk tandas. Dan bunyi tu datang ni daripada kubikel sebelah daripada tandas yang aku tengah gunakan tadi. Padahal masa aku keluar tadi kosong semuanya. Aku tak tengok dah. Aku terus keluar daripada toilet tu laju-laju. Dan masa aku balik ke kantin, muka aku nampak pelik sangat. Sampaikan kawan-kawan aku semua tanya, kau ni okey ke bro? Kan? Jadi satu part yang membuatkan aku tak boleh nak explain sampai sekarang, tandas tu, pintu dia satu je. Masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama. Tingkap dia memang tinggi dekat bahagian atas. Tak mungkin ada orang boleh panjat masuk ke dan sebagainya. Tak boleh. Tak ada laluan lain. Dan aku memang yakin aku dengar ada seseorang masuk dekat dalam tandas tu. Tapi dia masuk, dia tak pernah keluar. Itu dia guys, kisah yang ketiga yang dikongsikan oleh Firdaus dengan kisah dia menjudul Tandas Hujung Koridor. Okey Firdaus, kalau katakan anda sedang menonton sekarang ni, saya ada satu soalan je yang saya nak tanyakan kepada awak. Okey, kalau katakanlah awak pergi balik ke sekolah tu sekarang, kau berani masuk tak dekat tandas hujung tu? Kan?
Agak-agak rasa berani masuk tak kat toilet tu? Itu pun kalau toilet tu masih ada lagi lah Tapi kalau kata bagi kat aku, memang saya pun tak pergilah kan. Saya memang takkan jenguk lah tempat-tempat yang saya pernah diganggu. Apa yang saya pernah diganggu ni, saya memang takkan pergilah. Okay, terima kasih Firdaus, satu penceritaan yang menarik. Kadang-kadang kan kisah-kisah seram ni, dia bukannya semata-mata kita kena jumpa ataupun kita kena nampak benda tu baru rasa seram tau. Kadang-kadang benda-benda macam ni pun dah cukup seram lah. Dan bagi saya, kisah yang ketiga ni, dia seram sebab apa? Bila dia dengar bunyi sesuatu tengah panjat mangkuk tandas tu. Cuba bayangkan kalau dia tengah buka kan? Dia bayangkanlah si Firdaus ni berani sedikit, dia buka toilet, cubicle toilet yang lain tu, dia nampak ada benda tengah duduk macam tu kan. Seram. Okey, terima kasih Firdaus atas satu perkongsian yang menarik. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keempat. Okey, kisah yang keempat ni dikongsikan oleh Siti Rahmah. Siti Rahmah yang berusia 41 tahun, yang berasalnya daripada Seremban Negeri Sembilan. Okey. Jadi Siti Rahmah ni, dia ni sekarang dia dah jadi seorang ibu lah. Dia seorang ibu, anak dia dah sekolah menengah. Dan dia hantar cerita ni sebabkan katanya anak dia baru masuk sekolah yang sama dan dia rasa risau sebenarnya. Dia nak orang tahulah, dia nak kita semua tahu apa yang dah berlaku dekat sekolah tu dulu. Jom kita dengarkan kisah daripada Siti Rahmah. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, panggil aku Kak Rahmah je lah Okey Kak. Panggil aku Kak Rahmah je lah ni akak nak cerita masa tu akak baru macam form 4, form 5 macam tu lah kan. Akak ni dulu ketua kelas. Jadi antara tugas akak adalah ambil attendance setiap pagi kan. Panggil nama, tandakan hadir ataupun tak hadir Jadi pada ketika tu kelas akak ada lebih kurang dalam 32 orang kan. Daripada nombor 1 sampai 32 standard kan? Hari tu cikgu tak datang, ada mesyuarat yang mendadak lah. Dia telefon ke bilik guru dan dia minta ketua kelas untuk ambil attendance dulu dan hantar ke pejabat. Jadi Fiz, bagi akak benda ni biasa je lah, benda yang akak dah buat banyak kali. Jadi pada ketika tu akak pun ambil lah buku rekod, mula panggil nama kan? Panggil nama Ahli, Ahmad, Aseng, Mutu. Ni semua nama-nama contoh lah akak bagi Panggil nama-nama, semua seorang-seorang jawab hadir, hadir, hadir kan. Total semua 32 orang. Akak buat tanda hadir, 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 hadir. Lepas tu akak kira balik semua, cukup 32 orang. Jadi masa akak tengah isi borang kehadiran nak hantar ke pejabat, akak isi 32 hadir, kosong tidak hadir. Tapi masa akak kira semua orang dalam kelas ataupun kira satu-satu dekat dalam kelas, akak kira ikut kepala. 2-3 kali akak kira, ada 33 orang. Seram baca cerita ni Nampak tak? Dah macam kulit ayam lah kan? Seram. Akak kira, akak hitung kepala seorang-seorang kan? Akak hitung-hitung kepala, ada 33 orang. Akak kira lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 31, 32, 33. Ada 33 orang dekat dalam kelas akak. Tapi dekat dalam buku rekod ada 32. Tapi semua 32 tu dah dijawab. 32 orang dah angkat tangan. Akak recheck nama satu persatu. Sambil-sambil tu akak tengok muka lah. Aida, dia angkat tangan, hadir. Tak. Ain, hadir. Tak. Ali, hadir. Mutu, hadir. Akak tulis satu persatu, tanda satu persatu, 32 orang. Tapi kepala dekat dalam kelas ada 33 orang. Akak berdiri dekat depan kelas. Akak berdiri depan kelas, cuba cari siapa yang ekstra ni. Semua orang tengok akak kan? Semua muka akak kenal. Yelah, kita satu kelas berapa lama pula kan kita orang berkawan. 32 muka akak kenal.
Tapi ada lagi satu orang duduk paling belakang sekali, dekat bahagian kanan, kerusi paling tepi sekali. Duduk kepala tunduk aja kepala. Baju seragam sekolah, dia tunduk je, dia tak angkat pun kepala dia. Dalam hati akak rasa akak tak pernah nampak muka dia ni sebelum ni. Jadi akak pun mendengar berani, akak pun tanya, siapa yang duduk dekat belakang tu, yang belah kanan tu? Bukan kelas kita kan? Semua orang pusing tengok. Bila semua orang pusing tengok, kerusi tu kosong, Fiz. 33 kepala yang akak kira tadi tu sekarang dah jadi 32. Dan semua orang dekat dalam kelas akak cakap yang diorang tak nampak siapa-siapa pun duduk dekat situ sebenarnya. Akak letak buku rekod kedatangan, akak tarik nafas panjang-panjang, akak istighfar kat situ. Jadi pada ketika tu, kawan akak nama dia Laila duduk row paling belakang. Dia berbisik dekat akak lepas pada kelas. Ramah, sebenarnya selalu ada je orang duduk kat sana. Tapi bila kita tengok, kita alihkan pandangan kita sikit, kita tengok balik, dia dah tak ada. Dan benda ni selalu jadi macam ni sebenarnya. Kawan akak Laila tu cakap. Jadi petang tu akak terus pergi tanya dekat guru kaunseling petang tu. Nama guru kaunseling ni adalah Puan Noriah nama dia. Cikgu lama. Dah dekat 20 tahun cikgu tu dekat sekolah tu. Bersembang dengan cikgu tu, borak-borak dengan cikgu tu tanya kelas mana. Bila akak bagi tahu akak kelas mana, cikgu tu diam. Lepas tu cikgu tu cakap, kelas tu dulu kelas 1987. Kelas 87. Ada seorang budak meninggal masa dia duduk dalam kelas tu, sakit jantung tiba-tiba, tak sempat nak buat apa-apa. Jadi bila cikgu cakap macam tu, nombor 33 mungkin budak tu. Lepas tu cikgu tu cakap, dalam kelas kamu 32 orang kan? Kalau kamu kira kepala, ada 33 orang. Yang orang 33 itulah dia sebenarnya. Tapi cikgu, kenapa tak ada siapa nak buang kursi tu cikgu? Bukan tak ada siapa nak buang. Tak ada siapa yang sanggup buang kerusi tu sebenarnya. Itu guys, kisah yang keempat yang dikirimkan oleh Puan Siti Rahmah, berusia 41 tahun, yang berasalnya daripada Negeri Sembilan, dengan kisah dia yang berjudul Student yang tak wujud. Kan? Seram kisah dia ni. Saya baca tadi meremang-remang bulu roma lah. Seram lain macam. Okay. And then Cikgu Siti Rahmah ni pun dia ada tulis dekat penghujung email dia. Dia kata, anak aku sekarang dekat dalam kelas yang sama. Aku dah pesan dekat dia, kalau ada orang duduk paling belakang sudut kanan yang kau tak kenal, jangan tegur. Biarkan dia. Saya rasa itu antara pesanan ibu yang paling tak biasa yang pernah saya dengar lah sebelum ni kan. Tapi saya faham lah kenapa. Kan? Sebab mungkin anak dia pun mungkin tak tahu cerita ni. Kan? Tapi, yalah. Sebagai seorang mak, of course, risaulah walaupun benda tu tak mengganggu. Kan? Tapi, risaulah. Kan? Sebab anak dia duduk dalam kelas yang sama. Oi. Seram. Okay. Dia sekolah mana? Ada kata kejap. Sekolah menengah. Dia tak cakap sekolah mana Form 4. Dia tak cakap sekolah mana. Tapi seram lah kisah ni. Kisah yang keempat. Okay, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya, kisah yang kelima. Dan ini adalah kisah yang terakhir kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton di saluran YouTube dan juga di saluran TikTok, yang mana yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada hari ini. Dan sumbangan-sumbangan yang kita telah terima hari ini adalah daripada Melissa. Kita ada sumbangan daripada Nur Fahana, Amin Ishak, Kenso, daripada Lokman, ada Iman Cimaru, Norzi Saleh, Rita, daripada Abang Nam, Julie Hall, Mina Rider, daripada user Moknik Hafiz, Ahmad Albob. And then daripada Evie Love,
Dear Su, Mami Is, Akmal, Mrs. Queen, Shah, Dark Rider, Ikin, Ami Rockstar, Mia Mirana, and then daripada Agagami No Shanks, Somi Shiri, and then daripada Draco Force Malaya, daripada Alifar, daripada Animan Rizal, Azmi Naim, Butterfly, Rosmawati Ruslan, Hazimi dan ramai lagi. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada anda yang sudi untuk berkongsi rezeki dengan channel Markas Puaka, dan saya doakan supaya anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Okey, jom kita teruskan ataupun kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Queen Typo. Ada Queen Typo pun ada. Jangan risau, saya nampak anda. Okey, tapi yalah, nama panjang sangat Queen. Jadi saya cuba untuk baca cepat-cepat, tapi mungkin saya terlepas pandang. Maafkan saya. Okey. Jom kita dengarkan kisah yang seterusnya. Kisah daripada Darwishah Musa. Oh, kau nama dia cantik Darwishah Musa, yang berasalnya daripada Kuching, Sarawak. Okey, Darwishah ni pula, dia ni adalah paling muda di antara semua yang menghantar cerita seram pada hari ni. Okey. Dia ni baru grad pada tahun lepas, dan dia cakap ini pengalaman yang jadi masa dia form 5, setahun sebelum dia habis sekolah. Dan dia cakap sejak pada tu dia tak pernah lagi nak pergi kat sekolah tu balik. Walaupun ada reunion, dia takkan datang sekolah tu. Okey, jom kita dengarkan kisah daripada Darwishah. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Darwishah. Boleh panggil aku Wisha. Sekolah aku dekat Kuching, Sarawak. Sekolah campuran. Dan nak bagikan gambaran, sekolah ni padang kawat kita orang ni pun memang besar gila. Padang kawat memang besar gila. Padang futsal, padang assembly, semua satu kawasan luas dekat tengah-tengah sekolah. Okey. Pada waktu siang, sekolah ni memang meriah. Tapi lepas balik sekolah, padang tu dia jadi macam kawasan yang sedikit berbeza. Jadi Fiz, aku ni adalah seorang AJK co-curriculum. Jadi kadang-kadang aku kena tinggal ataupun kena stay back lewat untuk uruskan hal-hal persatuan. Jadi pada hari tu, aku kena siapkan banner untuk hari co-curriculum. Lambat sikit lah. Masa tu lebih kurang pukul 5.30, pukul 6 petang macam tu kot. Jadi Fiz, nak bagi kau gambaran lagi sekali. Bilik AJK kita orang ni dekat blok pentadbiran. Ada satu blok pentadbiran ni, dan dekat situ ada printer dekat situ, tapi printer rosak. Jadi bila printer rosak, aku kena pergi ke bilik guru nak print dekat sana. Dan bilik guru ni pula adalah di blok lain. Kena lalu padang kawat untuk sampai dekat bilik guru. Jadi masa pukul 5.30, 6 petang tu, aku pun jalan sorang-sorang merentasi padang tu. Sekolah dah sunyi. Pokok-pokok dekat tepi padang dah mula bergerak-gerak macam tu kan. Angin petang masa tu macam agak kuat lah kan. Masa aku tengah jalan merentasi padang kawat tu, separuh jalan dekat atas padang, aku perasan satu benda. Ui, ini apa punya cerita ni? Belum apa-apa dah meremang dulu. Separuh atas jalan atas padang, aku perasan satu benda, Pish. Aku perasan ada budak berdiri dekat tepi padang, jauh sikit daripada aku, dekat laluan ke kantin lama. Baju sekolah, berdiri tegak je tu dan tengok ke arah padang. Jadi bila aku nampak budak ni, aku rasa macam, oh ni mungkin budak junior yang lambat balik lah kot kan, mungkin. Jadi aku pun tak kisah, aku jalan je lah. Aku jalan dah sampai dekat, orang kata apa, dekat bilik guru, dah buat printing dan sebagainya, dah habis printing dan dengan apa benda yang aku perlukan ni, aku pun turun dan aku lalu balik dekat padang yang sama. Masa tu lebih kurang dalam pukul 6 suku macam tu lah lebih kurang. Aku lalu balik dekat padang yang sama. Masa aku lalu balik dekat padang yang sama, budak tu masih lagi berdiri kat situ, Fish. Position dia tetap sama.
tak bergerak. Ini kita cerita dah lebih setengah jam Budak tu masih kat situ. Dan aku berhenti. Kali ni aku berhenti, aku tengok elok-elok masa tu. Pukul 6 petang dekat kawasan sana. Matahari dah rendah dah habis. Cahaya orang kata dah jingga-jingga kemerahan kan. Dalam keadaan cahaya tu, aku nampak sesuatu yang membuatkan dada aku ni jadi berat bis. Budak tu dia tak menghadap ke arah yang sama dengan badan dia. Faham tak? Badan dia ni menghadap ke padang. Tapi bayang dekat tanah tu, dia seolah-olah macam menghadap dekat aku tu bis. Kita boleh tahu kan? Bayangan dia tu dia tak ikut. Dia menghadap ke padang, bayangan dia tu menghadap ke aku. Aku berdiri dalam keadaan tu lebih kurang dalam 1-2 saat. Aku cuba explain dengan apa benda yang aku nampak ni. Matahari daripada arah mana, bayang patut pergi ke mana. Aku cuba untuk kira dekat dalam kepala otak aku ni. Tak ada cara bayang tu boleh jatuh macam tu kalau orang tu berdiri menghadap ke arah yang dia hadap. Tak mungkin. Dan bayang tu memang menghadap aku daripada awal bis. Dan pada ketika itu aku cuba jalan cepat-cepat. Budak tu tak bergerak. Bila aku sampai dekat pintu pagar sekolah, aku pusinglah ke belakang. Aku nak tengok budak tu ada lagi ke tak kat situ. Aku pusing, budak tu tak ada, padang tu dah kosong. Dan pada ketika tu, dekat kawasan yang aku tengah berdiri sekarang ni, aku nampak macam ada trek kasut dengan orang kata becakan ataupun dengan lumpur. Satu garisan trek kasut yang bermula daripada tempat budak tu berdiri terus merentasi padang ke arah aku, lurus trek tu. Macam dia dah berjalan ke arah aku bis. Tapi aku tak nampak langsung dia bergerak. Dan trek tu betul-betul berhenti 2 meter daripada tempat aku berdiri. Tak goyang bis. Sebab kenapa? Aku tak tahu dia kat mana, aku tak nampak dia kat mana. Tapi aku nampak trek kaki ataupun tapak kaki aku nampak. Aku tak tahu apa benda yang aku nampak dan aku tak nak tahu pun sebenarnya. Yang aku tahu, kalau padang kawat sekolah kau masih ada orang berdiri selepas pukul 5 petang, kau janganlah pandang lama-lama dekat dia. Itu dia guys, kisah yang kelima ataupun kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Wisha dengan kisah dia yang berjudul Padang Kawat Sekolah Aku. Okey, itu je, dah habis dah. Serius lah, mana sekolah ni saya pun tak tahu. Dia pun tak beritahu sekolah yang mana. Lepas tu tadi kita ada nampak ada satu komen daripada Zam tak takut pun. Kalau tak takut kenapa tengok? Pergi tengok cerita lain, pergi tengok channel-channel apa Cocomelon ke apa, seronok sikit Zam. Well, basically saya punya cerita ni memanglah tak menakutkan pun. Basically anggap je lah cerita ni sebagai satu entertainment kan. Kalau takut, takutlah. Tak takut sudah kan. Baguslah kalau awak tak takut. Moga-moga nanti awak disinggah lah. Adalah benda yang menyinggah jumpa awak malam gerang, insyaAllah. Okeylah guys, saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi jangan lupa tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan anda di channel YouTube jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye.
jiwaku terikat. Aku pikirin rindu yang kuat, rupanya sihir yang kau niat. Kau sebut namaku bukan kerana cinta, kau ikat hatiku demi rasa berkuasa. Ini bukan sayang, ini sengsara. Aku hancur perlahan tanpa suara. Cinta terlahir dari paksaan, kasih tak tumbuh dalam kegelapan. Jika ku perlu disihir untuk bertahan, itu bukan cinta, itu ketakutan. Belajar menyebut namaku tanpa kau ikat, tanpa restumu. Apa yang kau kunci dalam gelap, aku buka walau luka derita. Kau sebut namaku bukan kerana cinta, kau ikat hatiku demi rasa berkuasa.